Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, saya panggil nama untuk cek Durani ada, Akif ada, Syafiq, Megat ada, Azim, Yusra, Ayu, Iman, okey, Mia, Solihin. Siapa lagi yang belum tulis nama? Semua dah Semua saya dah sebutkan nama. Nur Aina ni apa? Oh, Mia. Okey. Alright. Jadi, kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan muka surat 59, modul. Okey, kemandirian spesies tumbuhan. Sekejap saya buka buku. Okey, nota dia dah baca. Lepas tu tadi saya ada bagi video, betul? Dah tengok belum video tu? Dah. Lepas tengok video tu lebih faham kan? Okey, video tu tentang apa tadi? Okey, ciri khas. Ciri khas tumbuhan melindungi diri kan? Ada yang bergetah, ada yang beracun, ada yang ada duri, bulu halus, ada yang berbau busuk. Kemudian ciri khas menyesuaikan diri daripada iklim. Masa musim panas, pokok getah dia buat apa. Okey, semua ada dalam video tu. Kemudian ada pencarian biji benih, betul? Okey, jadi daripada nota yang kamu dah buat, lepas tu kita juga dah tengok video, sepatutnya kamu lebih jelas. Okey, jadi kita nak bincang jawapan. Alright. Okey. Kecilkan sikit. Okey, lengkapkan rajah yang berikut bagi menunjukkan ciri khas. Okey, ciri khas. Gariskan ataupun highlightkan. Ciri khas tumbuhan melindungi diri. Okey, ciri khas tumbuhan melindungi diri. Okey, pokok yang pertama, ada gambar kita kena tulis. Ada gambar kita kena tulis. Okey, Yusra, ni gambar apa ni? Pokok apa ni? Nampak tak? Pokok getah. Tulis tu pokok getah. Okey. Sekejap Hello. Hello, tengah kelas. Okey. Siapa baru join ni? Tulis nama. Yang baru join tulis nama dekat message. Lepas tu on camera. Okey. Okey, tadi ada kawan saya telefon. Okey, kita sambung balik. Yang pertama ni, gambar apa ni? Pokok getah. Tulis pokok getah. Atas ni pokok apa ni? Pokok betik. betik. Pokok betik. Okey. Okey, yang baru masuk tulis nama dekat message, kemudian on camera. Kita record kelas untuk YouTube. Alright. Okey. Jadi pokok getah dengan pokok betik dia ada ciri khas. Apa ciri khas dia? Bergetah. Okey. Bergetah.
Jadi kalau musuh datang, getah tu akan bagi musuh tu larilah. Okey. Jadi musuh nak makan dia tu ada getah, musuh tak pergilah dekat dia. Okey. Pokok yang kedua ni. Pokok apa ni? Pokok bunga apa? Raya. Pokok bunga ros. Mawar. Ros ataupun mawar. Okey, pokok bunga ros atau pokok bunga mawar. Yang bawah ni pokok apa? Cactus. Okey, kaktus. Apa persamaan kaktus dengan pokok bunga ros? Berduri. Berduri. Okey, yang bawah ni. Ni gambar pokok apa ni? Selalu raya orang ambil buat lemang. Pokok apa? Buluh. Buluh. Yang bawah ni pokok apa? Buat air sedap. Tebu. Okey, pokok buluh dengan pokok tebu dia ada apa? Bulu halus. Bulu halus. Okey, bulu halus. Very good. Okey, number 4. Okey. Gambar pokok apa ni? Okey. Bunga reflesia. Ya. Okey. Fisia. Rafflesia. Okey, ataupun panggil apa? Bunga pakma. Bunga pakma. Okey, bunga pakma ataupun Rafflesia ni dia ada apa? Bau yang bau busuk. Okey, berbau busuk. Okey. Dapat? Okey, kalau tak jelas nanti boleh tengok dekat PDF ataupun boleh rujuk dekat YouTube. Okey. Nyatakan ciri khas. Okey. Highlightkan ciri khas. Okey, ciri khas pokok nanas dan cendawan. Okey. Pokok nanas dia ada apa? Duri. Dia ada duri tajam ataupun berduri. Yang mana-mana lah. Okey, duri mestilah tajam kan? Okey. Okey. Cendawan. Saya nak panggil Iman. Iman. Lama tak dengar suara Iman. Cendawan ada apa Iman? Cendawan ada apa? Ada racun. Cendawan ada racun. Tapi bukan semua cendawan ada racun lah. Kan? Cendawan yang boleh makan tu tak adalah racun. Cendawan goreng tu kan. Okey. Ni cendawan. Okey. Hilang pula. Sekejap ya. Beracun. Okey, gariskan jawapan yang betul. Pokok betik, pokok getah akan menggugurkan daunnya semasa musim kemarau hujan bagi mengelakkan kehilangan air. Tengok kata kunci dia ialah kehilangan air. Kalau kehilangan air musim kemarau ke musim hujan? Kemarau. Okey, musim kemarau. Highlight dulu kemarau. Bukan musim hujan. Pokok apa yang masa kemarau dia gugurkan daun dia? Pokok getah. Pokok getah. Pokok getah masa musim kemarau dia gugurkan daun dia. Kenapa dia gugurkan daun dia? Megat. Untuk mengelak kehilangan air. Macam mana boleh bantu kehilangan air tu? Macam mana? Apa yang ada dekat daun tu? Apa yang ada dekat daun? Dekat daun ada apa? Tahun 4 dah belajar. Dekat daun ada apa? Okey. Macam mana boleh kehilangan air? Air ni pokok guna untuk apa? Buat makanan. Membuat tesis. Fotosintesis. Jadi fotosintesis karbon dioksida
tambah air. Karbon dioksida dan air. Okey. Sekejap tak nampak pula. Tarik ke bawah sikit. Karbon dioksida dan air. Kemudian kemudian ada apa? Klorofil. Ni tahun 4 ulang kaji. Glukosa. Klorofil dulu. Klorofil dan cahaya. Okey, klorofil ni dekat mana? Klorofil ni dekat mana? Klorofil ni ada dekat daun. Daun. Barulah menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey. Ini kena ingat dulu. Saya ulang balik. Karbon dioksida tambah dengan air. Okey, karbon dioksida dan air masuk dalam klorofil, masuk dekat daun. Daripada daun dapat cahaya matahari, barulah dia akan masak makanan dia. Klorofil ni macam dia punya periuk. Macam saya cerita dulu, nak masak Maggi. Maggi, karbon dioksida ni Maggi tambah dengan air. Maggi dengan air masuk dalam periuk. Periuk bagi pokok ialah daun dia. Masuk dekat klorofil. Lepas tu, kalau nak masak Maggi, ambil air, letak dalam periuk, biar je. Tak payah buka api. Kena buka api tak nak masak Maggi? Nak kak. Jadi daun pun, pokok pun dia nak masak, dia nak kena ada cahaya, kena ada api. Jadi cahaya matahari. Cahaya matahari tu akan memanaskan, memberi tenaga kepada klorofil untuk masak karbon dioksida dan air. Karbon dioksida tu campur dengan air, masuk dalam klorofil, barulah jadi glukosa. Glukosa ni makanan bagi pokok. Okey, glukosa ialah makanan bagi pokok. Oksigen ialah hasil buangan. Pokok dia tak perlukan oksigen, dia buang. Dia bagi pada manusia dan haiwan. Jadi bila pokok getah ni, okey, buang daun dia, dia gugurkan daunnya, maksudnya klorofil ataupun periuk dia jadi sikit. Bila klorofil jadi sikit, boleh ke dia nak masak air ni dengan karbon dioksida? Tak boleh. Jadi air tu jimat. Okey. Nak jimatkan makanan, dia sorok dia punya periuk. Kamu tak percaya, kamu ambil periuk mak kamu pergi sorok. Tak masak lah mak kamu. Jimat makanan. Betul tak Yusrah? Okey. Kamu masalahnya mak kamu kan sorok periuk. Mak kamu sorok game. Sorok handphone. Kamu masih main game je kerja. Okey. Sorok game, sorok handphone, jimat data. Kan? Macam tu lah. Okey. Walaupun batangnya boleh menyimpan air, pokok pisang akan daunnya untuk mengurangkan kehilangan air. Pokok pisang buat apa? Menggulungkan. Dia menggulungkan. Dia menggulungkan. Bila dia gulung, maksud dia periuk dia kan ni. Contoh, tengok nampak tangan saya kan? Kata daun pisang tu besar. Okey, dia boleh masak banyak. Macam kenduri lah, pakai periuk besar. Nak buat kenduri, pakai periuk besar. Tapi bila digulungkan daun dia, periuk jadi kecil, tak boleh buat kenduri. Okay, tak boleh makan nak tambah 5-6 kali. Makan sikit je lah. Bila makan sikit, jimat. Faham ke? Jimat apa? Dia nak jimat apa? Air. Dia nak jimat air. Okay, pandai. Alright. Okay, soalan seterusnya. Rajah 1 menunjukkan 2 jenis tumbuhan. Tumbuhan P dan tumbuhan Q. Tumbuhan P apa dia? Pokok kaktus. Okay, cactus. Very good. Okay. Afiq. Pokok Q apa?
Pokok sawit. Pokok sawit. Okey. Ingatkan pokok kurma tadi. Yusuf Tayyub. Okey. Pokok sawit. Nyatakan ciri khas tumbuhan P dan Q untuk melindungi diri daripada iklim dan perubahan musim. Okey. Pokok P. Bila apa yang pokok P ni buat? Pokok kaktus mempunyai Mempunyai akar yang panjang. Okey. Mempunyai akar yang panjang. Sebab pokok kaktus ni dia hidup dekat mana? Habitat asal dia. Habitat asal dia dekat padang pasir, gurun. Jangan cakap cikgu pokok kaktus dekat Cameron Highland. Cikgu banyak pokok kaktus dekat Cameron Highland. Itu bukan habitat asal lah. Okey. Jadi dia habitat asal dia dekat padang pasir. Bila dekat padang pasir ni air tu susah nak dapat. Air ada dekat bawah tanah yang jauh. Jadi pokok ni Allah bagi dia ada kelebihan. Allah bagi pokok kaktus ni ada kelebihan, dia ada akar dia panjang. Akar dia panjang untuk mencari air. Tengok pada pokok Q. Okey, pokok Q ni macam mana dia nak mengelakkan ke ni? Apa dia buat untuk melindungi diri daripada iklim? Pokok sawit ni biasa dia tinggi. Sawit mempunyai daun berpecah-pecah. Biasa pokok sawit ni tinggi. Pokok kelapa tinggi. Pokok sawit tinggi. Pokok kurma tinggi. Pokok-pokok yang tinggi ni dia tak boleh ada daun yang besar macam daun pisang. Dia pokok dia, daun dia Allah cipta daun dia pecah-pecah. Jadi jawapan dia mempunyai daun apa? Yang berpecah-pecah. Berpecah-pecah. Daun berpecah-pecah ni untuk mengelakkan ditiup angin. Untuk mengelakkan ataupun mengurangkan rintangan angin. Supaya bila angin tiup, dia boleh angin tu boleh lalu dekat daun dia. Biasa kamu tengok banner tau, banner. Kamu tahu tak banner yang plastik, yang kain rentang yang ada iklan tu. Kalau kamu pergi dekat Langkap, depan Petronas tu, ada selalu orang letak banner kan. Okey, dekat banner tu biasa dia orang buat lubang. Dia buat lubang untuk angin tu boleh tembus. Kalau tidak nanti banner tu akan jadi kapal layar nanti, terbang nanti. Okey. Nyatakan satu contoh lain bagi tumbuhan Q untuk melindungi diri daripada iklim dan perubahan musim. Contoh lain Q. Okey, pokok kaktus ni tadi selain, okey. Nyatakan satu contoh lain bagi tumbuhan Q. Okey. Tumbuhan Q. Apa ni? Apa contoh lain? Selain pada pokok sawit, pokok apa lagi? Pokok kelapa. Pokok? Kelapa. Kelapa. Pokok kelapa. Kelapa. Pokok kelapa. Okey. Okey. Ini untuk pencaran biji benih. Pencaran biji benih ni dia nak kena sebarkan benih dia. Okey. Sebar biji benih jauh daripada pokok induk. Okey, ni salin apa saya tulis kat atas ni? Okey, dia kena jauh daripada pokok induk. Pokok yang dewasa tu dia kena jauh. Sebab apa? Pokok ni dia memerlukan apa? R, ingat lagi tak? A, C, U, N. Pokok perlu racun, matilah dia cikgu. Bukan, ini bukan racun. Ini singkatan macam PDRM, Polis Diraja Malaysia. SKC. Apa dia SKC? Sekolah Kebangsaan Tikus. Kebangsaan Tikus. Ingatkan saya suka cincau. Okey, Sekolah Kebangsaan Tikus. RACUN. R tu apa? R apa?
Okey. Saya tulis kat tepi ni lah. Ruang. R tu ruang. A pokok perlukan ruang. Lepas tu A perlukan apa? R tadi ruang. Air. Air. Lagi pokok perlukan apa? C. Udara. Cahaya. Selain pada cahaya, pokok perlukan udara. Udara dia apa? Udara karbon dioksida. Pokok perlukan karbon dioksida. Kalau tak ada karbon dioksida, pokok mati. Okey. Dan N. Nutrient. Nutrient tu macam baja lah. Jadi, biji benih ni kena jauh daripada pokok induk. Sebab pokok induk tu besar. Pokok induk tu besar. Jadi, pokok induk tu akar dia besar. Jadi, kalau akar dia besar, dia punya batang dia besar. Jadi, dia ambil banyak ruang. Dia akan sedut banyak air. Lepas tu, daun dia rimbun. Pokok ni, daun rimbun. Sepohon kayu, daunnya rimbun. Okey. Pokok ni daun dia rimbun. Kamu kena tahulah penjodoh bilangan. Jangan kata pokok ni daun dia banyak, daun dia rimbun. Okey. Bila pokok ni daun dia rimbun, kalau kita waktu panas kita boleh berteduh bawah pokok kan? Sejuk je bawah pokok. Jadi bila pokok tu besar, anak pokok ni tak dapat cahaya. Dia akan jadi anak pokok ni dia susah nak jadi besar. Anak pokok ni dia akan susah nak hidup. Sebab itulah pokok dia kena sebar biji benih, pergi jauh-jauh supaya cepat besar. Okey, tengok kita faham pencarian biji benih. Dalam video pun dah ada. Okey, kita tengok soalan. Maklumat di bawah menunjukkan ciri sejenis buah yang dipencarkan melalui cara tertentu. Padankan maklumat di bawah dengan buah yang betul. Okey, tengok maklumat dia. Mempunyai ruang udara, mempunyai kulit berlilin. Ini ciri-ciri bagi apa ni? Sebaran dengan cara apa? Kelapa. Bukan saya tanya contoh, saya tanya sebaran melalui apa? Kamu tengok modul muka surat 58. Tengok modul muka surat 58, dia ada 4 cara. Dia ada 4 cara. Yang pertama, okey tengok dulu. Relax dulu, tengok dulu. Dia ada 4 cara. Yang pertama, melalui air. Yang kedua, Durani. Melalui apa Durani? Cahaya? Muka surat 58. Kamu tengok mana ni? Angin. Azim. Yang ketiga melalui apa? Azim. Melalui Mekanisme. mekanisme tertutup. Tertutup? Tetupan. Letupan. Okey. Melalui mekanisme letupan. Okey. Siapa yang pakai nama Saadiah Len ni tak tulis nama lagi? Itu Amani. Amani tulis nama. Sebab gambar kecil saya tak nampak. Okey. Alright. Amani nombor 4. Melalui apa? Melalui air dah, angin dah, mekanisme dah, letupan dah. Lagi melalui apa? Dapat tak Amani? Muka surat 58. Melalui apa? Dengar tak? Tak ada dia. Okey, Ayu bantu. Ayu, apa jawapan dia Ayu? Buah kelapa. Bukan. Yang melalui tadi. Yang muka surat 58, dia ada 4 cara. Melalui air, melalui angin, melalui mekanisme letupan. Yang keempat, melalui
Haiwan. Very good. Okay. Okay, good. Husna. Husna jawab tadi? Alright. Okay, Husna. Tengok ni. Soalan balik. Tengok soalan balik. Okay, dia ada ruang udara, dia ada kulit berlilin. Ini ciri untuk melalui apa ni? Kejap. Melalui apa ni? Angin Air. ke air ke? Mekanisme letupan ke? Haiwan ke? Apa dia? Air. Air. Okay, very good. Jadi tengok buah yang ada ciri-ciri melalui air. Buah apa yang dia ada ciri-ciri melalui air? Okey, buah getah. Buah getah ni melalui air ke? Buah getah. Buah getah ni mekanisme letupan. Buah mangga. Buah mangga ni sedap tak buah mangga? Sedap, warna menarik, warna terang, rasa sedap. Dia melalui haiwan. Haiwan makan. Haiwan. Buah kelapa. Buah kelapa ni dia ada ruang udara, dia ada kulit lilin, jadi dia melalui air. Kamu ambil pembaris, kamu garis. Tak pernah rasa mangga? Ya betul. Kesian. Nanti Solihin belanja lah. Tak nak. Nanti Solihin belanja Husna lah. Orang lain je. Okey. Nyatakan sejenis buah atau biji benih lain yang dipencarkan melalui cara dalam rajah 2. Okey, melalui angin. Okey, kita tengok balik muka surat 58. Okey. Tengok muka surat 58. Okey. Kita pergi satu-satu dulu. Okey, saya tak ada gambar muka surat 58 ni. Kita tengok je Melalui air. Gambar apa mula-mula? Kamu tulis. Teratai. Muka surat 58. Okey. Okey, melalui air. Gambar yang pertama, pokok apa? Kelapa. Teratai, lepas tu, lepas teratai, kelapa. Okey, melalui angin. Melalui angin. Yang ada dua gambar. Satu macam huruf M terbalik. Huruf M terbalik. Satu lagi bulat macam telur angsa. Yang macam M terbalik tu apa? Meranti. Tulis meranti. Senang ingat. M terbalik. Meranti. Kalau macam telur angsa tu, angsana. Angsana. Yes. Kan senang. Okey. Meranti angsana. Okey, kemudian gambar buah apa tu? Bendi. 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 Okay, lepas bendi, sebelah bendi tu apa? Kembung. Keembung. Keembung. Bukan Emma Mak Embong. Emma Mak Embong je Afiq tahu. Tapi Bujang. Okey. Keembung. K-E. Saya tulislah dekat ni mesej kalau tak tahu eja. Keembung. Okey. Lepas tu rambutan. Rambutan. Sebelah rambutan Betik. 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 Papaya. Papaya. Okey, jadi Ya. tengok balik soalan saya. Melalui angin, meranti dah ada. Meranti dengan Angsana. angsana. Melalui mekanisme letupan, bendi dengan keembung.
Okey, Rahimi mendapati biji benih. Okey. Biji benih pokok kemuncup yang tumbuh di taman sains mempunyai cangkuk. Apakah kepentingan cangkuk ni? Cangkuk ni nak buat apa? Tahu pokok kemuncup yang kamu pergi padang penuh seluar kamu kena kemuncup. Tahu. Saya duri tu kan. Okey, dekat Musad 58 ada. Dia bagi tahu. Mempunyai cangkuk. Untuk apa? Untuk melekat pada haiwan. Okey, ni cerita ni tumbuhan dan haiwan. Kamu jangan cakap kena seluar kamu pula. Kita manusia je tak ada cerita ni. Okey. Siapa Puteri Intan siapa? Megat. Megat. Okey, Megat. Megat boleh left. Nanti Megat tengok dekat YouTube sambungan. Dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Alright. Bye Megat. Terima kasih cikgu. Okey. Rajah 1. Okey, Rajah 1. Okey, ni dalam muka surat terakhir 63. Di kawasan manakah tumbuhan ini biasanya dapat ditemui? Gambar ada rajah. Okey, apa nama dia? Cactus. Okey, Azim. Pokok ni jumpa kat mana Azim? Padang pasir. Pandai, padang pasir. Okey. Solihin, apa masalah utama pokok ni? Dia duduk kat padang pasir, apa masalah pokok ni Solihin? Tidak dapat air. Kurang mendapat air. Bukan tidak dapat air. Dia kurang. Okey. Nyatakan 3 ciri khas pokok ini. Jadi pokok ni dia kurang dapat air. Apa yang ciri khas dia ada? Ada duri tajam. Okay. Yang pertama, mempunyai akar yang panjang. Okey. Kemudian dia mempunyai batang menyimpan air. Batang dia boleh menyimpan air. Batang tebal. Batang dia tebal, boleh menyimpan air. Tadi siapa kata daun berduri tadi? Apa tu? Dia ada duri. Duri ni, okey, duri ni ialah sama dengan apa? Daun dia. Dia tak macam duri pokok ros. Pokok bunga ros, duri itu kayu, batang berkayu. Tahun 3 dah belajar dah. Batang berkayu, batang tidak berkayu. Pokok kaktus, dia batang tidak berkayu. Dia tak ada kayu dekat pokok dia. Okey, macam pokok pisang, dia batang tidak berkayu. Duri ni, kalau dekat pokok ros, dia duri tajam, keras. Duri tajam dan keras sebab dia daripada batang berkayu. Tapi pokok kaktus, duri ni ialah daun dia. Biasa kamu pergi beli pokok kaktus, dia ada bunga kan? Daun dia mana? Daun dia yang duri itulah daun dia. Jadi mempunyai daun berbentuk jarum. Baru tahu ya. Untung masuk kelas hari ni. Dah tahu lama dah. Dah tahu lama dah. Bagus. Okay. Hebatnya kamu. Yelah tu kau tahu. Kau boleh percaya kau ni. Sana Sam siapa? Tak tulis nama, tak ingat nama. Syafiq. Oh, Syafiq. Syafiq bukan main Mobile Legends, Syafiq? Tak main kamu? Kamu bukan ikut Cikgu Faiz satu main Mobile Legends? Tak hebat lah, kena praktis lah dulu. Tahun 6 ni banyak nak kena buang ni, tahun 6. Itu saya hebat tau. Kamu dah main belum? Hari tu? Ke simpanan? Saya nak keluarkan tahun 6 ni. Nak masukkan tahun 5 pula. Tahun 6 banyak ponting kelas. Yang ponting kelas tak payah main. Yang pergi kelas je baru boleh main Mobile Legends. Saya masuk tim 2. Saya masuk Alright. tim Aziz. Okey, bagus. Okey. Ciri khas. Okey. Yang terakhir sebelum kita habis. Okey.
Akar yang panjang. Okey, setiap fungsi. Nampak ni dia kata, nyatakan setiap fungsi. Highlightkan fungsi. Okey, di 1C. 1C. 1C ni yang atas ni ya. Ni 1C. Jadi, mempunyai akar yang panjang. Apa fungsi dia? Ada akar panjang. Untuk menyerap air. Menyerap air dari Yang bawah jauh. pasir. Yang jauh. Untuk mendapatkan air yang jauh. Mempunyai batang menyimpan air. Apa guna dia? Untuk menyimpan bekalan air. Macam rumah kamu lah ada tangki kan. Okey. Ada kolam, ada baldi untuk simpan bekalan air. Okey. Daun bentuk jarum kecil je. Allah dia punya mangkuk kecil je. Mangkuk dia kecil je. Dia punya periuk dia kecil je. Untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan. Okey. Dapat? Dapat. Okey. Dah. Okey, semua buka kamera. Nak last kita nak ambil gambar. Sebelum kelas kita Iya. habis. Sorry, yak. Nanti kamu sambung buat muka surat 64, 65, 66 dan 67 kita akan bincang minggu hadapan. Kemudian kita masuk tajuk baru. Azim tengok ke atas dah tu. Kenapa Azim? Okey. Kamu tak nak ikut ni Azim? Ikut Afiq nampak Kejap dekat Pangkor, kejap dekat KL, ke mana? Ke New York ke belakang tu? Sampai ke New York dah. Kat Cyber Raya. Cyber Kita kejap Raya. lagi. Wow, dapat. City mana tu? Jadi dia jumpa ejen Ali ni. Nak ikut? Nak ikut. Okey. Okey. Alah, pergi mana dulu? Dia pergi ke Sampai buku. sini. Alright. Okay, bye semua. Bye. Ah.